Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dah siri yang kedua dalam podcast Ramadan kita, Aku Islam dan juga Ramadan. Kali ini tetamu kita bawakan paling eksklusif. Paling eksklusif. Kalau semalam kita punya timbalan yang dipertua, hari ni kita bagi yang dipertua. Yang betul. Patutnya terbalik ya. Patutnya kita bagi yang dipertua dulu. Tapi tak apalah. InsyaAllah. Kita utamakan yang lebih ni. Betul, yang lebih senior. InsyaAllah. Hari ni kita akan sembang lebih kurang konsep dia sembang santai je. Santai. Ada santai-santai dia, cerita pasal pengalaman je. Kita mulakan terus dengan soalan yang pertama. Soalan terus kalau kita tengok, sebelum tu kita kena mulakan dengan memperkenalkan diri. Mungkin ada dalam kalangan ni yang tak kenal. Silakan, kenalkan ringkas apa benda yang nak diperkenalkan. Terima kasih banyak Ustaz dan juga terima kasih banyak kepada kerana sponsor lah atas jemputan eksklusif ni untuk podcast Benar Ramadan ni. Alhamdulillah. Baik, nama saya Muhammad Nasri bin Ishaq. Dulu belajar di UIA Gombak. Kemudian ada master di UPM. Sekarang ni bekerja full time lah, buat bisnes. Konsultan lebih kepada hibah, wasiat dan juga takaful. Masa sebelum masuk UIA tu sempatlah belajar lulusan Darul Quran. So alhamdulillah dapat khatam satu Quran lah. Alhamdulillah. So Ramadan ni peluang baiklah kita untuk kembali balik mengingati Quran tersebut. Okey, alhamdulillah. Simple insya-Allah. Jadi daripada perkenalan diri itulah rasa kena tanya soalan yang paling penting, iaitu soalan pertama. Bila tengok latar belakang pendidikan, mesti ramai orang ingat macam ni engineer ni ataupun jurutera ni kan. Tengok-tengok masuk dalam bidang bisnes. Yang kedua pula hafiz Quran. Tu pun latar belakang yang agak menarik lah. Maksudnya hafiz Quran, engineer, kemudian bisnes. Jadi tiga bidang yang berbeza lah kalau bagi kebiasaan orang, berbeza lah. Jadi apa pendapat tentang menggabungkan ataupun mensinergikan di antara ilmu Al-Quran, ilmu akhirat ni dengan bidang-bidang yang lain lah. Okay. Soalan yang susah sebenarnya. Kita cuba jawab ikut pengalaman je lah, bukannya pendapat secara umum. Okey, sebenarnya persepsi masyarakat kita hari ni, orang nampak orang yang ambil lulusan agama ni satu lulusannya agak kolot, yang agak terkebelakang kan. Saya. Tak. Cuma saya Tafiz. Tafiz ni kalau mak ayah kita, kalau biasalah yang orang kita juga, bila dia anak dia nampak anak dia tak berjaya dalam akademik, maka dia akan hantar dia pergi Tafiz. Hafal Quran saja. Betul. Saya ada kawan-kawan, bukan saya, sepupu, memang ajar belajar Quran saja. SPM tak ada, bukan nak mempelekehkan lah. Tapi itu persepsi masyarakat sekarang. Jadi alhamdulillah, kadang-kadang dengan izin Allah mudahkan untuk saya masuk dalam Quran itu sebenarnya sometimes adalah untuk membuktikan kepada masyarakat juga bahawa orang yang ambil bidang yang bersifat dunia ni pun sebenarnya mampu juga. Kalau saya masih ingat, kita punya Imam Masjidil Haram kita Dr. Yasir yang baru berhenti ni, doktor yang engineer kan, saya pun daripada engineer juga, tapi dia hafiz Quran kan. Itu di antara kita punya ni lah. Sebelum pergi Darul Quran tu memang dah menghafal ke? Memang pertama kali menghafal di Darul Quran? Tak, masa tu saya sekolah agama menengah Bestari Jais Sumanjaya. Memang minat menghafal kat situ lah. Kita hafal surah yang biasa orang Melayu hafal lah. Surah-surah pilihan lah. Dukhan, kemudian surah Yasin biasa-biasa. And then antara tadi kan pergi temu duga. Dia punya syarat temu duga ni dalam masa 1 jam kena hafal 1 muka. So sebenarnya biasa je kalau orang yang hafal ni, biasa je. Itu senang sebenarnya. Hafal senang Ustaz. Tapi nak mengingati tu satu benda yang lain lah. Itu semua orang salah faham kan. Jadi alhamdulillah dapat izin Allah masuk Darul Quran. Okey. Salah kat situ. Lepas tu daripada Darul Quran tu masuk bidang engineering tu, itu macam mana pula? Okey. Sebab menariknya kalau tuan-tuan puan yang mendengar podcast kita hari ni dekat UIA ni satu program dipanggil Persijilian Tahfiz Darul Quran UIA. Dia macam kita panggil twin program lah. Yang mana orang yang pergi daripada SPM ni, dia boleh ada 2 laluan ke UIA. Satu melalui terus ke UIA, satu lagi melalui Darul Quran, kemudian pergi ke UIA. Once bila you masuk Darul Quran, dia dah confirm masuk UIA tau. Itu mungkin tak akan explain aku InsyaAllah nanti dia pun betul juga. So bila masuk UIA tu kita memang ambil bahagian yang engineering lah. So bila engineering ni
kita banyak bekerja dengan manusia. So stress lain sikit, kita banyak bersama dengan mesin sebagainya. Jadi kadang kita nak fikir lah apa benda contribution kita kepada masyarakat. That's why menjawab soalan Ustaz yang terakhir tu. Bisnes yang melibatkan contribution kepada masyarakat, contribute kepada masyarakat, iaitu kita membantu dari sudut, sekarang ni masalah utama umat Islam kita adalah masalah perancangan harta lah. Raid, sihat, hibah sebagainya. Jadi terus pusing 360 darjah. Memang menarik lah, menarik. Kalau tengok semalam kita berbincang dengan, kita bersembang-sembang lah dengan Tuan Haji Zubir semalam. Kita katanya antara masalah ataupun antara isu masyarakat dalam berdepan dengan bulan Ramadan ni, yang pertama dia nampak kita punya interaksi dengan Al-Quran tu. Kita tidak berinteraksi dengan sewajarnya. Yang kedua, yang menarik, yang kedua tu dia kata antara kita punya masyarakat ni, bukan kesilapan lah, salah tanggap dengan bulan Ramadan ni jadi bulan makan, bukan bulan puasa. Sebab lambakan makanan, sisa makanan, lepas tu naik berat badan, semua tu dalam bulan Ramadan kan. Jadi kalau berdasarkan tadi yang saudara Nasri sebut tadi, persepsi masyarakat kita dengan orang yang belajar agama, dengan orang yang di bidang agama ni, saudara Nasri sendiri adakah pernah ada persepsi macam tu masa belajar dulu ke, ataupun masa sekolah tu, pernah ke ada persepsi macam tu? Persepsi dengan nak ambil bidang apa ni, bidang belajar. Tu ada persepsi tu, mesti ada. Mesti ada. Sebab sebenarnya di sistem pengalaman Ustaz salah satu orang-orang yang fokus pada Quran ni, mereka ingat 24 jam diorang kena mengulang Quran tu. Tapi sebenarnya cara yang Ustaz saya ajar dulu adalah cara kita kena bagi masa sebenarnya Quran ni. Mungkin dalam sebelum tidur, mungkin after sebelum atau selepas solat sunat, kita ambil masa untuk ulang balik. Tapi orang-orang yang masuk ke tahfiz ni, diorang ni seolahnya satu hari tu Quran saja kan. Dia sebenarnya tak salah, tapi semua it's all about the time management lah. Itu yang saya belajar daripada ustaz saya dulu lah. Jadi persepsi ni kena dibuang tu. Balik pengalaman saya dulu kat Ramadan tu. Di antara pengalaman yang paling best tentang Quran Ramadan ni adalah masa saya UAE dulu. Tu syukur jugalah Allah Ta'ala rezeki saya untuk tarbiyah ni adalah kita berlumba setiap bulan Ramadan tu dengan ikhwan ni, dengan kawan-kawan seperjuangan ni untuk khatam Quran. Kalau dulu sekarang mungkin dah turun sikit lah. Dulu kita berlumba 9-10 kali khatam. Hebat tau. 9-10 10 kali dahsyat lah, memang dahsyat betul lah. Memang itikaf kat Masjid UAE dan seminggu sebulan tu tak ada kelas, memang ambil kesempatan lah. Sampai sekarang ke UAE memang Ramadan tak ada? Dia 10 akhir tu memang tak ada depends lah. Ada yang kadang dia timing tu kena, tak, kita bukan ikut Arab Saudi style kalender kan. Dia ada kelas, tapi masa tu mungkin masa saya kat UAE tu kebanyakan dia adalah waktu cuti. Jadi kita kena pelang sebaik ni untuk mengalah Quran lah. Tentang persepsi masyarakat yang biasa, kita ni masyarakat kita alhamdulillah majoriti kita Muslim, tapi masyarakat kita biasanya walaupun dia tak kata ataupun dia tak sedar, cuma dia sebenarnya telah mensekularkan antara kehidupan agama ataupun amalan-amalan, kita panggil ritual lah, kerohanian ni, dengan adaptasi ataupun aplikasi di dalam masyarakat. Bagi Saudara Nasri ni, bila Saudara Nasri dapat kesedaran yang Islam tu bukan semata-mata ritual, solat, Yasin tu. Jawapan saya mudah tarbiyah. Tarbiyah tu yang sebenarnya yang mengubah persepsi dan juga cara fikir saya dalam kehidupan ni lah. Starting daripada, sebenarnya masa kat Darul Quran saya tak join tarbiyah lagi. Tak adalah tak join, tapi malas lah. Bila masuk UAE tu baru start. Jadi kat situ kita mengubah pandangan seterusnya tau. Contohnya macam itikaf Itikaf ni kita belajar agak. Kadang kita baca hadis ada itikaf, tapi tak pernah buat tau. Tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Sampailah bila ikut tarbiyah kita tahu kenapa kena buat, mengapa Rasulullah buat, kenapa 10 malam terakhir, kenapa dan sebagainya. Benda ni telah mengubah pemikiran. Jadi sedikit sebanyak saya pun bersyukur kepada Allah SWT dikurniakan orang yang baik macam ustaz sebagainya, untuk sama-sama kita mengubah persepsi ni, untuk jadikan ritual tu bukan ritual lah. Dia sebenarnya ada maksud yang tersedia dalam kehidupan kita seharian. Sebab kalau kita tanya dari aspek engineering sikit kan, daripada engineering tu boleh ke, macam kalau Saudara Nasri cerita tadi, sebab berinteraksi dengan manusia, dengan mesin lah semua kan, jadi rasa tak puas lah kan. Tapi kalau katakan dalam
penonton kita ni ada yang masih mengekalkan bidang di engineering ni, mungkin ada pandangan lah ataupun ada pengalaman lah yang boleh mereka ni kalau nak teruskan dalam bidang dia ni, yang dia boleh sumbangkan kepada masyarakat ke ataupun kepada negara kan, ataupun kepada ini soalan CM ni. Sebenarnya kita kena ingat lah, semua benda yang kita buat ni adalah ibadat. Kan? Ibadat kita yang penting, amat tu benda khusus lah. Dulu masa saya belajar, masa saya jadi engineer dulu, memang kita macam apa, kan Allah SWT, Rasulullah pun sebut sebaik mukmin ni adalah mereka yang membuat dengan benda tekun kan, dengan baik dan betul-betul tekun. Itu adalah antara sifat takwa kita lah. Jadi dalam aspek engineering pun, kalau kita buat kerja pun kita kena pastikan kerja kita tu betul-betul lah. Sebab macam saya contoh, saya dulu engineer bahagian proses untuk menghasilkan barang-barang produk medical. Jadi kalau kita tak buat betul-betul, efek dia bukan pada kita tau. Kita mungkin hilang gaji ke sebagainya, tapi efek dia lebih kepada end user tu. Dia mungkin mati ke, ataupun terlebih orang produk kami buat jenis yang detect jenis ada sakit atau tak sakit. Kalau kita buat tak betul-betul jenis produk tu, orang yang sakit kita kata tak sakit, orang tak sakit kita sakit. Jadi efek dia lain. Jadi tu di antara salah satu benda yang boleh kita katakan contribution juga kepada masyarakat juga. Ibadah kita juga. Tu pun my personal opinion. Konsep ibadah tu pun sebenarnya masyarakat banyak juga tak faham. Konsep ibadah tu macam tadilah dia anggap ibadah tu ialah ritual, ibadah tu ialah solat, baca Quran. Kalau kita nampak orang tu bukan dalam bidang Quran, bidang tu dia kata macam ni bukan apa ni ibadah ni kan. Walaupun dia tak cakap dekat mulut dia, mungkin dia tak cakap dekat mulut dia, cuma dia secara tak sedar, secara tak langsung sebenarnya dia ingat macam tu, dia rasa macam tu. Tapi itu memang pandangan memang persepsi masyarakat memang macam tu. Kita kena ubahlah kat situ. Satu lagi dah soalan sebelum kita pergi kepada soalan tentang nasihat-nasihat ni. Kalau saya mengenali saudara Nasir ni, saudara Nasir suka membaca dalam pelbagai bidang-bidang pengajian agama juga, contoh macam sirah, pasal sejarah Islam. Ini pun satu hal juga ni, orang yang menganggap sejarah Islam tu sebahagian daripada Islam, bukan sejarah Islam tu sejarah umat Islam, orang Islam. Tentang hadis kan, ini yang saudara Nasir minat. Jadi mungkin dalam kalangan orang yang mengenali saudara Nasir ni, dia lebih mengenali karakter Ustaz. Jadi sebenarnya memang banyak ke orang yang macam tu? Maksudnya dalam sepanjanglah saudara Nasir berkecimpung dalam bidang engineering, dalam bidang bisnes kan, dalam bidang sekarang ni pengurusan harta kan, pengurusan harta umat Islam ni, memang ramai ke orang yang ada peribadi, karakter yang macam tu, karakter yang mungkin dia bukan dalam bidang agama secara khusus, tapi sebenarnya dia ni memang minat lah dalam bidang agama, boleh bercakap tu, kita orang yang ustaz lah. Ramai. Memang ramai. Cuma diiktiraf tak iktiraf lah. Saya ni tak iktiraf lah. Tapi setakat memberikan apa tu, kalau isteri tanya, anak-anak tanya boleh jawab lah. Tapi kalau nak bagi pandangan secara umum tu perlu diselidiki balik lah. Sebab kita based on pembacaan dan sebagainya kan. Tak kena ada orang yang bukan secara formal lah. Bukan secara formal lah. Tapi sebenarnya formal tak formal ni pun setengah orang secara tak formal tu lebih kuat ataupun lebih sebenarnya ramai Ustaz, ramai. Masyarakat kena tahu benda tu ramai. Memanglah. Macam saya ni memang sekitar saya bergaul pun memang banyaknya ustaz lah kan. Syekh yang hafal hadis yang takkan milih punya syekh tu pun kan bukan bidang betul. Kan dia hafal Quran paling banyak katanya kat dunia, dia paling banyak hafal Quran tu. Sebenarnya banyak kalau di dalam masyarakat Arab itu tak pelik. Itu tak jadi budaya mereka tu kan. Bahkan kalau kita tengok gerakan-gerakan Islam di luar negara pun, dia punya pimpinan gerakan Islam tu bukan daripada bidang pengajian agama. Tapi di Malaysia agak masih lagi agak janggal lah. Walaupun ramai, tapi dia masih agak janggal kalau satu-satu gerakan Islam tu dipimpin oleh orang yang bukan bidang agama. Betul. Sebab tu lah, sebab persepsi masyarakat betul. Macam tu. Jadi ni baru soalan yang terakhir, iaitu apa nasihat secara umum untuk kita menghadapi bulan Ramadan ni dengan lebih baik, dengan lebih wajar, kata ni, dengan lebih wajar. Sebab kita dah menghadapi Ramadan ni mungkin daripada kecil, mungkin kita ni ada ramai yang penonton pun dengan kita pun lahir-lahir memang Islam daripada kecil tu. Alhamdulillah lah puasa bulan Ramadan tu, sahur itu biasa. Tapi untuk kita menghadapi Ramadan tu, utamanya Al-Quran dengan lebih wajar, macam mana nasihat? Ini soalan nasihat untuk saya juga. Okay. Cabaran orang Islam pada hari ini adalah masa dan juga komitmen.
bukan cakap pada orang, saya dekat diri saya sendiri lah. Jadi al-ajru qadru al-musyaqqah kan. Setiap pahala itu adalah berkaitan langsung dengan kesusahan masing-masing. Kok mana pun kita kena pastikan juga dalam sebulan ni kena khatam Quran lah. Itu paling minimum kan. Sebenarnya it's all about management sebenarnya, management time. After subuh macam mana, after sebelum iftar macam mana, ada kesempatan untuk mengulang ataupun untuk tilawah Quran. Dan nasihat saya adalah memperbanyakkan Quran dan juga infak lah. Itu adalah benda yang paling best dalam Ramadan ni. Alalah ada sebut infak tu, ada memang bidang pengurusan harta. Kalau semalam nasihat dia tentang pengurusan makan. Lah ini mungkin ada nasihat tentang pengurusan harta juga, sebab sebenarnya Allah SWT jadikan takwa tu dalam Al-Quran. Kalau kita baca banyak juga kaitan antara takwa dengan puasa, itu memang biasa orang sebut. Tapi kaitan antara takwa dan juga infak pun ada. Apa ni contohnya, wattaqullah, betul-betul dia Allah kata wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi takwa dengan infak tu pun ada kaitan dia. Dan memang bulan Ramadan ada satu sedekah wajib. Sedekah wajib yang kita buat kalau kita dapat hidup dalam bulan Ramadan dan juga bulan hari raya, iaitu zakat fitrah. Zakat fitrah tu memang wajib. Cuma ramai orang yang ingat itu sekadar ni lah ritual, kewajipan je lah. Sebenarnya apa kaitan di antara pengurusan harta ni dengan takwa tu? InsyaAllah. Ini memang soalan bekerja lah. Soalan hebat lah. Susah jawab soalan ni, tapi saya cuba jawab apa yang berdasarkan apa yang kepala saya. Kaitan antara pengurusan harta dengan takwa ni, pertama kita sebut tentang harta lah. Harta ni, sebaik-baik harta adalah dimiliki oleh orang yang soleh. Betul. Kan? Jadi bila orang soleh tu memiliki harta tu, maka dia akan menggunakan harta dengan sebaiknya. Mungkin contribution dia kepada masyarakat tu lebih besar daripada apa yang untuk diri dia. Sebab tu Allah gandingkan antara solat dengan betul. Solat dengan zakat kan. Kemudian kalau kita lebih kepada persepsi kerja saya sekarang kan, kita lihat kebanyakan ini bukan promote produk. Bukan produk okay. Jauh sekali Jadi secara umum memang semua orang tahu fakta ni. Tentang usaha harta ni, biasanya dia akan akhiri dengan pergaduhan dan juga persengketaan di antara family disebabkan tidak merancang. Masa hidup tu tak merancang. Yang tidak merancang. Farid tidak salah, tapi individu tu sebenarnya yang salah. Jadi masa hidup ni lah kita kena rancang. Sebab nak elak persengketaan dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang akan orang kata takwa tu main peranan. Itu takwa dalam merancang berusaha kan. Jadi sebenarnya secara umumnya memang harta kita ni adalah sebahagian daripada tanggungjawab. Dia sebut tanggungjawab, memang kat mana pun ada unsur takwa lah kat situ. Dan maksud sebenar takwa tu pun kita tak kupas lagi untuk tahun ni. Tapi secara kita akan tengoklah nanti siapa-siapa tetamu kita yang akan mengupas tentang tajuk takwa ni. Tapi secara umumnya takwa tu perkataan yang general ataupun yang umum. Antara maksud takwa ni berjaga-jaga, berhati-hati, takut, dan semua tu ada dalam kita berurusan dengan Allah dan juga kita berurusan dengan manusia dan berurusan dengan harta. Itu semua ada konsep takwa tu. Jadi insyaAllah itulah kita punya sembang-sembang santai pada pagi ni, pada hari ni. Mungkin ada apa-apa pesanan terakhir terutamanya kepada, saya rasa kena bagi pesanan kepada orang yang generasi muda lah. Sebab mungkin orang yang suka dengar podcast ni orang muda-muda. Kalau jenis ceramah-ceramah kuliah ni orang yang berumur lah kan. Saya ada target dengan family. Bulan puasa ni nak uninstall langsung semua Instagram, TikTok. Target dah dapat. Sebelum Ramadan tu. Facebook pun tak ada install, tak ada native, cuma jarang buka. Facebook ni ada kegunaan dia untuk bisnes kan. So uninstall sebab benda-benda ni sebenarnya boleh divert kita. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, sebenarnya teknologi ni tak salah. Kita yang mengontrol dia. Dia memang kena sangat-sangat disiplin. Betul, disiplin. Sebab teknologi ni dia macam pisau. Dia bukan. Kalau pisau ni lebih senang kita nak kontrol. Teknologi ni tanpa sedar kita dikawal oleh dia. Kita lalai. Setuju. Bila kita scroll tu dia akan terus relit. Akhirnya rupanya berjam-jam. Betul. Jadi sebenarnya why not kita gunakan konsep yang sama. Kalau kita tak mampu nak install dan sebagainya, kita follow pula ustaz-ustaz yang kerap buat program Ramadan ni. Contoh macam Dr. Norman Alihan kan. Dia memang ada satu slot untuk Ramadan. Last year saya dengar sebulan tentang tafsir surah Al-Qamar. Itu memang powerful betul. So sebulan dia buat Al-Qamar saja. Al-Qamar saja. So bulan ni cuba target satu surah, macam Ustaz pernah cadangkan juga. Ustaz Azlan cadangkan surah Yusuf kan. Jadi kita cek satu surah
yang kita boleh tadabbur di samping kita tilawah. Jadi itu cadangan untuk orang muda lah, sebab untuk orang kata zaman sekarang ni macam agak mustahil untuk kita tak bersama dengan media sosial. Tapi kita cuba tukar daripada media sosial yang kita melagarkan tu, kita ambil benda yang manfaat untuk kita. Banyak sebenarnya ustaz kat luar tu. Dia agak mustahil untuk kita menghalang disconnect dengan media sosial, tapi agak mustahil juga untuk kita tak bertemu dengan orang yang baik dalam content creator media sosial ni kan? Sebab orang yang baik pun banyak yang masuk ke dalam media sosial ni, berjimpung. Banyak sebenarnya. Tu kot nasihat untuk orang muda kan. So bolehlah sama-sama follow kita Ustaz Zainal Abidin ni. Saya pun tengah disconnect macam mana? Saya pun tengah disconnect, jadi macam mana? Betul-betul balik Ramadan tahun lepas boleh tengok balik kat YouTube. Ramadan tahun lepas, tahun lepas, tahun satu lagi dan tahun sebelumnya. Walaupun konsep dia lain-lain lah. Konsep kita berbeza. Tahun ni alhamdulillah kita tapi ilmu tu banyak benda boleh kita ambil di situ. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi jemput dalam program ni. InsyaAllah. Walaupun program ni program saya sebagai host, tapi ini kita berkampung ataupun berrumah di studio Iklan Semasa. Studio Iklan Semasa. Ini bukan green screen ni. Ini betul-betul. Iklan Semasa, masya-Allah lah, setiap tahun memberikan rumah, menumpangkan rumah untuk menjadikan satu manfaat ataupun satu platform kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jadi kita tangguhkan dulu lah untuk sesi kali ini dengan selamat berpuasa. Selamat puasa, selamat beribadah. Dan yang paling penting lah, semoga kita dapat keluar daripada bulan Ramadan dengan keadaan dosa-dosa yang telah diampunkan dan juga amalan-amalan yang diterima. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.